Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi malam ni seperti mana yang saya janjikan. Tiap kali bila ada sesi Rumi ni, dia memang bersemangat lah tuan-tuan. Walaupun impian garasi selain daripada Rumi, kita nak buat juga sesi Iqbal, Muhammad Iqbal. Tapi buku Muhammad Iqbal tak pernah diterjemahkan di Malaysia. Ini antara penyair-penyair hebat yang seronok untuk kita bualkan. Jadi malam ni kita ada di studio Sani Sudin dan kembarnya Adinda Amirul ataupun Saidin Omar untuk menemani saya mempromosi buku Rumi dan 4 buah buku penulis tempatan. Macam mana saudara dah tengok poster. Cuma kita ada bual dan juga bercakap tentang Jalaluddin Rumi ataupun Muhammad Jalaluddin bin Muhammad Rumi. Sebenarnya Rumi tak pernah dikenali dengan perkataan Rumi. Di kalangan dunia Islam, orang lebih gemar menyebutnya sebagai Jalaluddin, berarti bapa agama, sebagai nama yang mulia. Tetapi apabila karya-karya Rumi selepas Perang Dunia Kedua diterjemah dengan banyak di Eropah, maka orang Inggeris menyebutnya Rumi. Maka akhirnya kita juga menyebutnya Rumi, walaupun sebenarnya Muhammad Jalaluddin bin Muhammad Rumi. Jadi malam ni kita akan bercakap tentang seorang penyair hebat yang telah pun berkarya 800 tahun yang lalu. Bukan sekejap tuan-tuan. Rumi dilahirkan pada tahun 1207 di Bak, Parsi, dan kemudian kembali ke Rahmatullah di Konya, Turki, di bawah Empire Osmania. Walaupun Rumi dilahirkan di Iran, tetapi beliau bermazhab Hanafi. Dan kemudian pergi walaupun dia berada dalam Empire Osmania. Dia tidak menulis dalam bahasa Turki dan tidak menulis dalam bahasa Arab. Rumi mengekalkan tulisan-tulisan asalnya dalam bahasa Parsi. Jadi bila kita bercakap tentang Rumi, Institut Terjemahan Buku Negara sahaja yang memiliki copyright untuk menerbitkan Rumi dalam jilid yang tebal yang saudara tengok tebal tu, yang saya pegang satu ni pun tak terhabis baca. Kerana mengenangkan bahawa karya-karya Rumi telah pun diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Berarti selain daripada bahasa ibundanya ketika beliau datang ke Konya di Turki, diterjemahkan dari bahasa ibundanya Parsi ke dalam bahasa Turki, diterjemahkan keduanya kemudian dalam bahasa Arab kerana beliau adalah penyair sufi yang sangat dihormati, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Pengaruhnya sangat berkembang dan karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Urdu lah beliau mempengaruhi seorang lagi penyair Islam yang hebat pada abad yang ke-19 hingga awal abad yang ke-20, iaitu Syekh Muhammad Iqbal. Jadi perjalanan Rumi ni panjang. Kalau kita tengok puisi Rumi ni bukan saja Iqbal, malah mempengaruhi Hamzah Fansuri, mempengaruhi Amir Hamzah dan mempengaruhi Lolok. Sebut Rumi ni, Lolok menganggap ada antara penyair hebat yang beliau baca adalah Rumi. Jadi kalau cerita sejarah Rumi ni panjang. Kita dah ada berapa angka? 600. Dia orang tak boleh tengok orang pegang gitar bang. Ni Sani Sudin dah selalu dia dah akrab dengan garasi. Cuma kali ni saya ada rezeki untuk menjemput Adinda Amirul. Ataupun saya panggil Saidin. Selalu saya panggil abang lah dekat luar. Saidin Omar. Jadi kalau saudara rasa macam dengar lagu iklim, malam ni dia akan menyanyi semua lagu-lagu popular dia yang pernah dia kompos, tapi saudara tak pernah tengok dia. Sebab dia macam pemalu sikit lah. Konon. Okay. Sebuah lagu dia yang saya rasa kalau dia nyanyi, Malaysia saudara akan kenal. Dia offer lagu ni pada saya, tapi saya tak nak buat album. Saya kata kesian waktu tu Aris Hariwatan sedang mencari lagu yang baik. Lagu ni diberi pada Aris Hariwatan dengan tajuk yang tak sedap, Kapet. Saya tukar jadi Permaidani. Asal tajuk lagu ni Kapet, tapi ditukar oleh saya tajuknya sebagai Permaidani. Inilah komposernya. Kita dengar lagu pertama sebelum kita pergi kepada Jalaluddin Rumi dan buku-buku yang dibawa oleh Institut Terjemahan Buku Negara. Bang, okay. Belanja satu lagu yang saya ubah tajuk, Abang Bubuh Mula Kapet. Saya kata Kapet dah sedap lah Din. Tukar kepada lagu Permaidani. Inilah komposernya. Okay. Lagu ni saya tulis pada tahun 92 kalau tak silap lah. Sini katanya. Rimbun dan redup kasihmu, kau tempatku berbaring.
berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan gundah rasa ini? Nun kau teguh di sana, pengasih dan penyayang. Pun ku masih terleka meneguh ihsanmu, walau ku sedari nyamannya bila diperlukan rindumu, mengimbaulah sentosa, bentangkanku permadani dari baldu berwarna putih. Moga tak ku terasakan beban yang ku galas ini kepadamu. Titianku hijrahkanlah diri ini. Berapa banyak tanda like naik Banyak. Dan orang tahu tak kata ini komposer dia? Ini komposer dia, tuan-tuan. Tengok je macam tu. Banyak lagu lah nanti. Saya takut satu adalah pastikan selamat tak masuk set sebab Adina Amiro juga komposer untuk lagu Kopi, iaitu Poppy Mercury, Gadis Idaman Selamat Asrin. Jadi selain daripada banyak lagu-lagu di belakang kumpulan iklim, Adina Amiro kompos banyak. Bila tahu tadi Poppy Mercury, saya takut nanti menyanyi dia terus masuk hijack, masalah kita. Kita akan masih malam ni untuk promosi Muhammad Iqbal. Macam saya beritahu pada Jalaluddin Rumi Masnawi ni. Dan saya tahu kata tak mungkin ramai yang mampu memilikinya dalam edisi asal, iaitu 6 set 3,500. Garasi dah banyak kali run Rumi, cuma bila kita bertukar trafik dan kita menerima kira-kira 60,000 trafik baru bagi tempoh 3 bulan ni, maka saya fikir 60,000 trafik baru mungkin berminat untuk melihat semula bagaimana buku Masnawi ni yang ditulis dalam jilid yang setebal ni, tuan-tuan. Tebal ni dalam 6 jilid tu, nampak bersusun tu. Yang mana kalau saudara memiliki salah satu daripada 6 jilid ni pun, saya fikir seumur hayat saudara baca tak habis. Satu je seumur hayat baca tak habis. Sebab saya bagi tahu kata puisi-puisi Rumi yang sangat sufi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di barat Rumi tidak didaftarkan oleh dokumentasi barat sebagai penyair. Dia didaftarkan sebagai filosofi, ahli falsafah. Kita hanya saja menyebutnya sebagai seorang penyair. Di barat Rumi dianggap ahli falsafah. Berarti dia bersama dengan Dante, dia dianggap sama dengan Socrates, dia dianggap sama dengan semua ahli falsafah barat yang lain. Jadi kalau malam ni saudara berminat untuk mendapatkannya, saya tak lock untuk launch jual lagi. Kita masih dalam sesi easy going ya. Untuk sekali lagi yang baru masuk, untuk pengetahuan saudara, buku yang kami jual pada malam ini ditulis oleh penulisnya 800 tahun yang lalu. Kerana Rumi lahir di Bak, Iran pada tahun 1207 dan kembali ke Rahmatullah di Konya, Turki pada 1273. Selepas Rumi menghasilkan karya Islam yang besar, bayangkan tuan-tuan, 500 tahun kemudian baru muncul Rabindranath Tagore dan Gitanjali yang dianggap sebagai karya sufi Hindu yang besar, yang juga diterjemahkan banyak oleh Barat sebagai salah satu karya religius yang paling dicari. Kerana Tagore lahir pada 1861 dan mati pada 1941.
Tagore lahir sezaman dengan seorang lagi penyair Kristian yang sangat banyak diterjemahkan di barat. Karya-karyanya iaitu Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran dilahirkan pada tahun 1883 dan meninggal di Lebanon pada 1931. Berarti kalau kita nak ukur sejarah barat menterjemah karya-karya religius yang mereka ambil sebagai panduan. Apabila berlaku Perang Dunia Kedua, orang di barat mula mencari karya untuk panduan kerohanian. Di mana waktu itulah karya Rumi diterjemah dan dianggap sebagai karya kerohanian yang terbesar dan paling penting dalam sejarah dunia, dan diikuti oleh Tagore dan diikuti oleh Gibran Khalil Gibran. Tapi jarak antara Jalaluddin Rumi dan Gibran Khalil Gibran dan Tagore adalah 500 tahun. Hebat tak hebat? Apa-apa saya baca dulu. Saya kalau excited saya dah marah lah kalau sebut Rumi, antara benda yang kita wajar excited. Seperti mana kita akan excited kalau kita bercakap tentang Hamzah Fansuri dan Amir Hamzah, dua penyair daripada rantau Melayu. Juga Raja Ali Haji. Saya akan baca petikan sajak daripada Jalaluddin Rumi daripada jilid yang ketiga. Kalau tak faham jangan stres tuan-tuan. Sebab ini adalah karya sufi yang kita baca, lepas tu perlahan-lahan berdikit-dikit barulah kita faham. Kerana Rumi menulis kebanyakannya dalam sastra yang tinggi ataupun disebut sastra sufi, dan beliau juga adalah pengasas bagi aliran tarekat Rumi yang wujud dan sangat popular di Turki sekarang. Saya baca bahagian 55 daripada jilid yang ketiga, yang mana bahagian ini akan menangkap begitu banyak simbol alam tentang kebesaran Allah dan bagaimana dia memindahkan simbol alam ini ke dalam sajak-sajak sufi untuk renungan. Gunung ganang dan laut-laut dan dataran-dataran, dusun-dusun yang wangi, taman-taman dan padang-padang yang disemai, sebuah langit yang tinggi dan penuh dengan cahaya, matahari dan pancaran cahaya bulan dan 100 bintang. Dari angin selatan dan dari angin utara dan dari angin barat, taman-taman, kenduri kawin dan jamuan. Yang menakjubkan daripadanya tidak datang dari dalam lakaran. Kenapakah kamu masih dalam dugaan ketika dalam kegelapan itu? Kamu meminum darah dari tiang gantung tempat yang sempit ini, antara tempat pengurungan najis dan kesakitan. Ini saya petik daripada 55. Maksudnya satu jilid ni 1000 lebih puisi. 1000 lebih bahagian. Ada 6 jilid, berarti 9000 judul. Semua ayat baca tak habis tuan-tuan. Tapi memahami bahagian tentang ini saja, bagaimana Rumi mengatakan manusia melupakan ciptaan Allah yang lebih besar tentang gunung ganang, taman yang indah apa semua, kerana manusia lebih kusyuk pada pesta. Sesuatu yang mereka cari dari kepalsuan. Sebab tu dia kata pesta perkahwinan, arak, mabuk apa semua. Menggambarkan bagaimana manusia menolak keindahan yang Allah cipta, kerana di bawah ciptaan Allah manusia perlu beriman. Maka manusia mencari kepalsuan, hiburan yang minuman keras, arak yang dimasukkan ni. Nak faham bahagian 55 ni pun menitik mata. Apatah lagi 1500 lebih bahagian dalam puisi ni untuk saudara baca satu jilid. Jadi kami jual satu jilid. Sebab takut 6 jilid nanti saudara jadi collector langsung tak baca. Ataupun tak buat kerja lain. Bini tanya Rumi. Orang telefon Rumi. Kawan call Rumi. Naik kereta pun polis nak berhenti nak samat Rumi. Jadi sebelum saudara tu saya jual satu-satu. Kita mulai launching untuk buku Jalaluddin Rumi terjemahan Institut Terjemahan Buku Malaysia oleh penterjemah Muhammad Ajmal bin Muhammad Abdul Razak Al-Idrus. Terima kasih pada Tuan Muhammad Ajmal bin Abdul Razak Al-Idrus kerana saudara telah menterjemah sebuah karya agung yang sangat besar yang telah diterjemah daripada bahasa Parsi ke bahasa Arab, ke bahasa Urdu, ke bahasa Inggeris, ke bahasa Perancis, ke bahasa Jerman dan ke bahasa Rusia. Dan saya dipercayai juga buku ini ada dalam bahasa Cina. Kerana tak mungkin dunia mengabaikan seorang yang dianggap sebagai terpenting kerana beliau mengasaskan puisi-puisi kerohanian 800 tahun yang lalu. Lagu kedua. Kita tak belanja lagu puisi tuan-tuan. Saya cerita puisi, dia belanja lagu yang happy-happy lah. Tapi confirm lah dia tak pernah keluarkan album download. Tuan-tuan, boleh lock Rumi sekarang dengan harga 200 dan saudara mendapat bonus adalah CD ini percuma. CD ini adalah Kopratasa Rumi. Berarti Kopratasa mengambil 5 lagu dalam ni untuk dijadikan album. Bukan lagu. 5
Lirik. Lirik. Sorry. Disediakan lirik. 5 puisi dijadikan lirik. Kononnya. Kononnya dan dijadikan lagu dalam lirik je. Puisi Ada lagu lah. ada lagu dah dalam ni. Saudara akan dapat dengan combo ni Dilakukan. RM200. Saya selesaikan dulu combo pertama. Bagi mereka yang mengejar Jalaluddin Rumi untuk kolektor anda, kami tak jual dalam combo 6 sekali. Dan ingat tuan-tuan tuan-tuan akan dapat combo rambang sebab dia kan jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tuan-tuan lock je. Rezeki tuan-tuan 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 bacalah. Bagi tahu bahagian yang mana pun pembacaannya satu judul setahun nak gaji. Jadi dapat yang mana pun syukur alhamdulillah kerana ada 68 sahaja lot malam ini yang akan dibuka untuk lock. Hanya first 68 akan dapat. Sani kita nak bagi Abang Pemalu kita ni nyanyi dulu ke? Nohal. Nohal, Malam ni kita angkat dia. Kita angkat dia. Abang Pemalu kita Adinda Amirul. Sebagai seorang orang. Sebagai seorang orang. Sebab Adinda tak pernah datang sini tuan-tuan. Jadi saya nak minta lah dia belanja lagu. Kalau minta Poppy Mercury, selamat kat mana? Jauh takut dia dengar tuan-tuan, terus dia masuk, dia hijack majlis ni. Album solo dia tu? Album solo dia mana? Tak apa, kita malam ni kalau saudara nak lock nanti ada album abang ni, tapi saya bagi dia belanja lagu dulu. Tuan-tuan ni baru saya akan kejar album dia sebab apa ni abang saya duk biasa panggil abang. Saidin juga mengeluarkan lagu-lagu dia sendiri dalam album dia yang nanti kita akan lancar. Combo album dia RM20 je. Yang risau, combo album dia dengan album Mimpi Anak Muda yang juga dia terbitkan. Kita jual malam ni harga belanja RM20 dua album. Okey? Saya akan mintakan dia menyanyi sebuah lagu yang dia nak bagi pada saya juga. Tapi waktu tu saya kesian dekat Salim. Saya kata kau bagi kat Salim je lah. Mimpi yang pulang daripada England. Lupa ya? Lupa. Habis lagu apa kau ingat? Kita buat lagu easy lah sana kata untuk garasi. Okey, dia nak menyanyi lagu. Tapi saya beritahu Mimpi yang pulang. Kemudian dia juga menyanyikan, dia juga adalah komposer Bukan Aku Yang Kau Cinta, Poppy Mercury. Banyaklah lagu dia kalau saudara Google cari. Kau nyanyi lagu top satu supaya orang ingat, oh ini abang ni lah komposer dia. Abang, alih itu tuan-tuan percaya tak? Dia berusia 66 tahun. Oh tak. Zainal tipu tu. Badan selamat 33. Bulan-bulan selepas kenal dia, satu hari dulu. Lepas tu ajak, Din, jom teman aku, kita pergi rumah pena. Dia tak pernah pergi rumah pena. Kali bawa pergi rumah pena, dia perform lah. Dia tengah perform, arwah awak kali datang tunggu aku. Ni, siapa orang tu? Ni nyanyi tu. Awak pernah lepas cakap dengan awak, awak pernah dengar tak lagu Permaidani? Tu yang Aris Sarwan. Itulah komposer dia. Aku ajak Pak. Terus rapat dengan arwah awak. Selepas itu. Kita ada juga buku arwah Wak Khalid yang kita akan naikkan nanti. Tapi saya naikkan untuk saudara lock master combo dulu. Okeylah, saya belanja untuk garasi dan juga saudara mara yang di luar sana. Ini petikan dari buku ITBM juga. Setulus kata saudara saya Muhammad Akhir Ngadirun. Di negeri entah berentah, kebenaran kalah, kepalsuan menyerlah, ramai menyerah. Ada soal tak perlu jawab, ada jawab tak ikut soal. Di negeri entah berentah, kebenaran kalah, kepalsuan menyerlah, ramai menyerah. Kalau tak mampu melihat petanda, tunggu
malapetaka. Kalau tak mampu melihat petanda, tunggulah tiba malapetaka. Di negeri entah berentah, ramai menyerang. Ramai menyerang. Untuk pendukung-pendukung garasi Terima lah tu. kasih. Okey tuan-tuan. Siapa kenal Saadin akan tahulah dia kompos banyakkan lagu-lagu untuk band pop. Kalau dia menyanyi sendiri dekat show, semuanya akan folk and blues. Common. Sebab di Malaysia orang tak minat folk and blues. Dia buat lagu cik makan, dia bagi dekat band-band top ni nyanyi lagu cik makan. Kalau dia punya, kalau saudara dengar dalam album-album dia adalah folk and blues. Jadi kalau saudara nak album lah, sambil lock buku 200 bagi mereka yang berbajet, saudara boleh lock ni album Saadin. Saidin Omar Adinda Amiro ni, Mimpi Anak Muda, plus dengan sebuah lagi album dia yang dia belanja hari ni, iaitu Setulus apa ni? Teduh masa. Teduh Masa. Dua album ni RM20. Kalau nak lock album RM20, kita jalan. Buang 10 tambah kat sini kalau kurang hasil RM20. Okey, nombor akaun juga dinaikkan bagi mereka yang nak donate pada basking. Tapi saudara boleh lock juga, lock album RM20, saudara dapat 2 album. Album daripada Mimpi Anak Muda dipetik daripada puisi Album tu sekali dengan buku 60. Oh, semua sekali. Oh, 2 set je. Bonus, sorry tadi. Rupanya dia dah tukar. Bukan saya tukar, dia sudah tukar. Ini RM60. 4 buah buku dan album Adinda Amiro ni. Satu ni adalah Mimpi Anak Muda dan satu lagi adalah Teduh Masa. Plus dengan 4 buku ni yang saya kata ada puisi-puisi Wak Khalid, ada puisi-puisi kumpulan cerpen Suria Baghdad berwarna biru, ada kumpulan puisi SM Zakir dan ada kumpulan puisi kawan saya, Negeri Kunang-Kunang. Jadi semua puisi-puisi ni dia ambil dan dia albumkan dalam album Mimpi Anak Muda. Dan ini adalah keluaran album dia sendiri yang ada lagu Rona Isyak, Remang Maghrib, Redup Zohor, Bebas Asa dan Rindu Subuh. Mengikut waktu solat semua tuan. Ada Rona Isyak, Remang Maghrib, Redup Zohor, Bebas Asa dan Rindu Subuh. 5 waktu solat ni dijadikan tajuk album dalam Teduh Masa. Saudara boleh lock combo ni RM60, 4 buku dan 2 CD. Bagi mereka yang nak donate ke album, chip in dia orang panggil sekarang. Chip in, nama akaun sedang dinaikkan. Tahu saya tak nak pergi dulu kepada ni sebab saya tahu saudara mengejar sedikit lagu. Bang. Ya. Satu lagi lagu top bang. Yang menggunakan suara jantan kau tu. Dia selalu segar nak menyanyi lagu-lagu yang dia kompos dekat band-band popular sebab Saadin kata tentulah penyanyi asal sedap. Tapi saya sebagai anak murid Selamat Asrin, seorang profesor muzik, saya tahu dia menyanyi lagi jantan daripada penyanyi asal. Sebab Selamat selalu cakap dekat saya macam tu. Satu lagu popular, Din? Saya cuba sedikit lah. Lagu Slam Mentari Muncul Lagi. Yang saya buat. Dalam diam, Mentari Muncul Lagi, Kau pernah offer kat aku tak lagu tu? Kau nak, Zainal minta lambat lah lagu tu. Mentari Muncul Lagi dari Slam. Ini kompos. Nak cari key pun payah ni. Aku fikirkan mendung berterusan, tapi kini mentari muncul lagi. Ku rasa kembali kehangatannya. Maafkan aku meninggalkanmu, itu ku lakukan kerana cintaku padamu. Ku
Ku tak sanggup kau menderita keranaku. Lirik lupa tu tapi nak nyanyi dengan Zainal paksa. Tuhan saja yang tahu perasaanku berperang dengan suasana hingga akan ku terpaksa meninggalkan kerana tak sanggup melihat kau menderita. Menyesalnya ku kerana menyangka nasib tak menyebelahi cinta dan hidup kita. Syukur Tuhan masih sayang pada kita, masih sayang, masih ada cinta. Tentulah zaman ni nyanyi lagi sedap kan. Okey. Kau jantan tuan-tuan. Apa orang komen? Orang yang bersembunyi di balik tiang tuan-tuan. Saya baik garasi kebetulan ada projek buku ni dia orang bawa dan saya ya, dia umur 66. Tolak 33 lah nak selesakan hati dia. Sebab saya fikir tadi dia datang saya kata bro, perut kau semua okey badan semua tak buncit semua apa semua dia jaga badan dia. Dan saya tanya berapa tahun ni bro? 66. Terkejut saya. Yalah masa saya jumpa pun saya memang tahu saya panggil dia abang sebab level senior dia tu tinggi. Macam Sani lah saya panggil abang. Kagum kan? Tapi dia tak nyanyi lagu-lagu tuan-tuan. Kalau show dia, tuan-tuan akan dengar folk and blues je. Oleh kerana di Malaysia folk and blues ni tak ada orang nak beli album. Jadi dia buat bagi pada company record, mereka akan jadikannya sebagai balada. Belanja folk satu pun, blues satu pun yang kau enjoy main. Dia banyak, kalau dia banyak lagu tuan, mungkin ada saya kalau kat Rumah Pena dia memang main blues dan folk je. Dia tak pandang ni lagu-lagu dia yang popular ni, malah ni dia kena nyanyi sebab Kena paksa. Kena paksa. Ada image. Okey bang. Dulu Non ni suka belanja saya makan, jadi sekarang kita belajar. Non dengan saya Amran masa tu lah selalu kan jalan. Jadi orang baik lah masa tu. Di luar dalam satu atmosfera ia genggam sebut nama semua orang kan diam segan. Lu tunduk takut perut kosong berbunyi pula bila di rumah nampak semut pun malu. Bila di rumah angkat lutut pun tak lalu. Reputasi pilih kawan lu mesti somebody. Sembang frekuensi tinggi level warung kopi, tembak macam YB Sunny dari
Greenwood sini. Pisang lemas, pisang berangan, masak setengah di penik jangan. Sembang jangan asyik, songsangkan. Sembang jangan asyik, putar belikan. Saya warning sama awak. Kamera. Tiada sapataiku di dunia ini. Semua karun dunia bakal kita lupa bila merengkuh di kondo batu dua. Itu tuan-tuan, kita ada berapa ramai orang Okey, 1,500 orang. Terima kasih ya. Saudara, tak ada yang tanya lock buku terus lock Saya beritahu kata malam ni kita tembak 2 je combo. Satu adalah combo utama iaitu Jalaluddin Rumi dan juga 5 lagu daripada kumpulan puisi Jalaluddin Rumi. 6 naskah ni, tapi saudara boleh lock 1 naskah, 2 naskah tapi dapat naskah rambang. Dia ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Okey, tapi kita tak jual jilid dulu. Waktu keluar buku ni 3,500. Boleh Google sebab di Lazada masih jual. Kalau saudara nak edisi penuhnya 6 jilid ni 3,500. Tapi malam ni kita pecahkan combo untuk membolehkan akses semua orang mendapat karya yang saya anggap terhebat dan teragung dalam kepenyairan puisi Islam. Untuk saudara lihat tingginya pemikiran Jalaluddin Rumi yang menulis puisi-puisi ni 800 tahun yang lalu. Menjadikan Rumi di barat, Rumi ni sebenarnya tak sedap kita nak sebut sebab Jalaluddin tu itu bapa bagi segala agama. Bukan bapa agama, seorang pendakwa. Gelaran yang diberi pada dia. Kerana barat dah sebut dia Rumi, maka semua orang sebut Rumi. Nama asalnya adalah Muhammad Jalaluddin bin Muhammad Rumi. Okey, saya baca tadi kalau saudara lihat lagu yang Abang Saidin nyanyi. Sama. Ini adalah puisi yang saya akan mengangkat bahagian harta dan kepura-puraan dunia. Manusia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, dan apabila dia mendapat sesuatu yang bukan miliknya, dia tidak akan menjadi seseorang yang sepatutnya dimilikinya. Ini saya baca dalam jilid 3, puisi nombor 125 dari Jalaluddin Rumi. Din, boleh petik gitar ke? Aku tak dapat buat album, ada muzik-muzik sikit jadilah. Okey, saya baca tentang puisi ini dan saudara akan dengar dan hayati kata-kata dia untuk pengajaran mengenai kalau saudara mengejar dunia dan saudara mengejar segala harta. Telah disebut dalam puisi bernombor 125 dari jilid yang ketiga Mas An-Nawi. Ia mengira dan memberi emas tanpa henti, sehingga ia dikosongkan dan di situ datangnya gerhana. Sekiranya kamu mengambil dari sebuah gunung dan tidak meletakkannya di tempat yang betul, gunung itu akan tergelincir dan kakinya akan hanyut dengan pemberian itu. Maka untuk setiap hembusan, letaklah yang setimpal di tempatnya, supaya dengan itu dan jatuh sujud beribadat dan datang dekat kamu mungkin memperolehi matlamatnya. Jangan bertungkus lumus terlalu banyak untuk menyempurnakan. Jangan bertungkus lumus terlalu banyak untuk urusan yang bukan bersifat agama. Kerana akhirnya, kamu tidak akan pergi dengan sempurna. Urusan hidupmu akan rusak dan rotimu akan terbakar. Ini saya ambil daripada sajak ke 125 daripada jilid yang memiliki 1000 nota kaki dia pun jenuh cari tuan-tuan, yang memiliki 4,800 buah puisi. Saya baca tadi daripada 125, puisi nombor 125, dari 4,800 buah puisi dalam jilid 3. Sebab tu kita tak suruh berebut beli 66.
Takut tuan-tuan mati ditipu ilmu. Cukup ambil sikit. Baca 2 pun tuan-tuan. Jenuh nak hadam. Kan nak membaca permaknaan yang ditulis oleh seorang penyair hebat 800 tahun dulu. Bagaimana Rumi menafsir kehidupan, ketamakan, persahabatan. Dalam ni dia juga menggambarkan. Saya tak baca nanti takut saudara tersinggung, tapi baca di rumah boleh. Bagaimana dia menggambarkan manusia itu seperti anak-anak gajah. Tanpa agama, tanpa iman, tanpa pedoman, manusia itu seperti anak-anak gajah. Yang apabila kehilangan ibu, iaitu pegangan agama, tak diajar makan susu, maka gajah akan memakan najis. Gini, tapi saya tak ambil bahagian tu, saudara baca je di rumah sebab tak sesuai nak baca sini sebab sangat dalam permaknaan dia. Ada orang minta lagu tak? Nah, minta lagu boleh tuan-tuan, tapi janganlah sekali dengan 7 lagu. Pasal malam ni kita ada kita boleh gilih-gilih 2 orang remaja BBNU ni. Iaitu adik Adinda Amiro dan adik Sani Sudin. Bekas remaja. Bekas remaja. Banyak minta lagu iklim yang Adinda yang buat. Kau nyanyilah satu bang lagu iklim yang kau ingat. Oh, sudah. Ramai yang kata suara Adinda Amiro ni macam Iwan Fals. Ya, memang dia peminat folk, rock and blues. Kalau dia request lah, dia menyanyi Iwan Fals lagi meletup tuan-tuan. Iwan Fals pun lari. Apa bang? Dia ada 2 permintaan. Satu, sama ada kau main lagu berontak, lagu protes yang sesuai dengan keadaan politik yang macam Hamlau hari ni. Ataupun kau berbudi bahasa, mainkan lagu-lagu cinta untuk menghiburkan orang yang kehamlauan politik. Dengan letih ni. Kau ada masa je bang? Lagu iklim tu teruk nak nyanyi tu macam Salim tu kan. Mainlah note kau. Oh, main. Itu lirik pula dah terlupa pasal duit dia dah habis belanja dulu kan. Saya nyanyi lagu-lagu lain lah. Kalau nak dengar lagu iklim tu belilah album iklim. Mimpi anak muda, beli buku ni. Dapat dengar lagu-lagu penyanyi. Mimpi anak muda, okey. Dia akan main rock and blues banyak. Jadi, tak apa, belanja dulu, kita panjang bang. Okay. Kalau saya nyanyi lagu tu nanti tuan-tuan tak nak beli buku dengan CD tu. Saya nyanyi lagu lain. Nyanyi lagu lain. Kalau nak dengar lagu penyair-penyair Malaysia. Dan juga daripada album dia sendiri tuan-tuan, yang saya kata tadi 5 waktu solat dia lagukan, iaitu Rona Isyak, Remang Maghrib, Redup Zohor, Bebas Asar, Rindu Subuh. Dia ada dalam combo RM60 ni. Combo 4 buah buku. Tengok je kat grafik tu, selain daripada kita ada combo Masnawi, kita ada combo Masnawi, kita juga ada combo Masnawi datang dengan album Kopratasa. Manakala 4 buku yang termasuk juga, saya rasa Saadin tentu terharu dan kami bertiga tentu terharu kerana ini adalah arwah Wak Khalid kawan. Dalam combo ni ada buku Wak Khalid, Kalau Aku Jadi PM. Jadi lock saja yang ni. Sama tu Saadin dia akan pilih je lagu dia yang nak nyanyi tuan-tuan, sebab dia selalu show dia sendiri, dia memang tak pernah menyanyi lagu-lagu yang dia buat untuk orang, sebab dia ada satu prinsip. Kau dengarlah orang tu nyanyi. Aku buat untuk orang tu. Macam album apa, Teduh Waktu ni, Saidin buat untuk dimainkan di radio. Maksudnya sebelum azan, waktu-waktu tertentu lagu ni dimainkan. Tapi biasalah, dah buat dah macam ni, kita usaha untuk memajukan, yalah, mood azan tu. Supaya orang dengar dulu, lepas tu baru azan. Pasal yang ni kira dia punya kata-kata tu doa budiman. Budiman tu. Cadangan dia dulu Saadin dengan Sani bila terbitkan album ni, mereka harap sebelum azan radio akan mainkan lagu ni sebagai mood sebelum bertukar kepada lafaz azan. Tak adalah dia orang main lagu-lagu Yahudi kan. Okey. Lagu apa bang? Yahudi menuhin apa? Kita suruh Sani lah nyanyi sekali. Tak boleh. Tak apa, sekali dia akan nyanyi. Oh, dia akan nyanyi. Panjang bang. Panjang masa kita belanja Saadin dulu malam ni. Lepas tu baru kita lenjan Sani. Saya main chord 2-3 chord je. Nak follow ke? Hidup adalah mimpi-mimpi manis. Semua kita bermimpi. Bertungkus lumus kembara sampai ke ujung dunia. Semua
mencari sesuatu. Ada yang suka didera, ada pula yang suka mendera. Ada yang suka digula-gula, ada pula yang suka menggula. Tunduklah ke dadamu, tanyalah dirimu, bagaimana kamu. Hidup adalah mimpi-mimpi manis-manis. Ramai yang sanggup berkembara sampai ke ujung dunia. Demi mencari sesuatu. Demi mencari sesuatu. Ada yang suka mendera, ada yang suka menggula, ada yang suka didera, ada pula yang suka digula-gula. Hidup adalah mimpi-mimpi yang manis-manis. Semua kita bermimpi, semua kita bermimpi. Terima kasih tuan-tuan. Kata admin log sangat laju sang. Orang tengah log ni maksudnya tengah membeli di online. Buku-buku A dan B. Terima kasih kerana tuan-tuan memberi push awal. Selalunya saya terpaksa buat pushing factor, tapi tak perlu buat pushing factor, semua orang rebut. Tapi kalau lebih 68 ITBM, mereka mungkin dapat tapi tak dapat kaset ni. Kita kontra dengan buku Katalah saudara terlepas daripada list 68, ITBM akan tawarkan pada saudara tanpa album ni. Mungkin dapat buku Jalaluddin, dia ganti dengan buku lain satu daripada yang ada ni Sebab sekarang ni masalah adalah kerana CD ni tinggal 68. Tapi log je, kata admin log sangat laju, kemungkinan akan sold out cepat. Tapi tak apa, kita akan buat rundingan lah untuk mendamaikan. Tenang tuan-tuan, jangan bergaduh. Hanya kerana satu benda tak ada, kita nak buat kacau. Cukuplah orang politik kita tak cerdik tuan-tuan. Kita ambil lah langkah cerdik, jangan buat hal kerana buku je. Tadi sebelum Sani menghiburkan saya dengan lagu menimbang rasa. Dia kalau datang ke kewajipan kena belanja lagu tu. Oslan Hussein. Boyan ada? Boyan. Minang. Okey. Saya akan baca satu puisi dari yang sama dengan lagu yang Sa'adin. Sebab setiap kali Sa'adin cari, saya akan cari satu puisi yang relevan dengan lagu dia. Yang ini saya akan baca pula satu perkara tentang bagaimana kata Jalaluddin Rumi, kita ingin mendapat khasiat dari langit. Ini perkataan sufi yang luar biasa. Khasiat dari langit. Daripada 4,800 puisi dalam jilid yang ketiga, saya langkau baca puisi yang ke-460. Kerana saudara harus ingat, Rumi tidak menulis dengan tajuk. Dia tulis dia satu panjang, kemudian dunia moden yang memisahkannya pada koding nombor. Dia koding nombor. Jalaluddin tidak menulis dalam koding nombor. Dia tulis je sepanjang hayat dia. Bila dia jumpa jadi kitab tebal, orang yang menyusunnya kemudian telah memecahkan bahagian-bahagian ni menjadi ni lah macam saya cakap ni. 5 rangkap, 6 rangkap, 1 angka. 5 rangkap, 6 rangkap. Kalau tidak, panjang tak berjela ni. Saya baca bahagian ni kerana bagi mereka yang ingin mencari khasiat dari langit, ini adalah puisi nombor 460 daripada 4,800 puisi dalam jilid yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber berkat turun dari langit ke bumi dan menjadi makanan berkhasiat jiwa suci.
Sebagaimana ia turun dari langit kerana sifat rendah hati, ia menjadi sebahagian daripada hidup orang yang gagah. Maka benda yang tidak bernyawa telah ditukar kepada sifat manusia yang terbang tinggi dengan gembira di atas arasy. Dengan berkata, kami datang pada mulanya dari dunia yang hidup dan telah pulang ke tanah yang di bawah. Semua habuk, gerak, tidak gerak adalah petunjuk. Sesungguhnya kepadanya kami pulang. Itu yang selalu kita sebut tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah ada dalam puisi-puisi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi 800 tahun yang lalu, kerana Jalaluddin Rumi dilahirkan pada 1207 dan kembali ke rahmatullah pada 1273. Puisi-puisi ini asalnya dalam bahasa Urdu. Saya rasa penterjemah mungkin menterjemahnya daripada Arab ke Melayu. Dia dalam bahasa, asalnya dalam bahasa Parsi. Parsi diterjemah ke dalam bahasa Turk, ke dalam bahasa Arab, bahasa Urdu. Kemudian ke dalam bahasa Inggeris. Tapi saya percaya penterjemah ini tidak menterjemahnya daripada naskah Inggeris. Saya percaya Muhammad Ajmal Abdul Razak Al-Idrus menterjemahkannya daripada bahasa Arab. Daripada bahasa Parsi ke Arab dan ke bahasa Melayu. Okey, itu saya baca tadi bahagian 475. Sani pula belanja. Okey, kau nak nyeluk apa sukalah. Kalau kau tak nak menimbang rasa, kau timbang kilo. Log turun log tuan-tuan. Tuan-tuan ada tiga pilihan. Log ini adalah 200. Saudara log 4 buku penulis Malaysia plus dengan 2 album yang diusahakan oleh Adinda Amiro dan Abang Sani ni. 2 dengan 4 buku RM60 je. Jatuh purata RM10. Satu. Dan yang ini anda akan dapat dengan ini. Tapi kalau anda terlepas pada nombor 68, log juga. Kalau anda tak nak, tak apa. Mungkin dia bagi buku Jalaluddin Rumi ganti dengan satu buku yang lain. Sebab CD ada 68. Kerana admin kata lognya sangat laju. Sambil mereka menulis, ini saya akan mencari puisi-puisi lain untuk saya belanja anda daripada jilid 3 Mas Nawi. Tak tahu lagu apa nak nyanyi. Jibris. Ha? Ikut suka kau lah ni. Aku okey je bang. Okey bang. Apa-apa yang kau nak, okey je bang. E minor. E minor. Sani E minor ke E minor serupa je. La presa per ci un po' ben prene la vista non è scendere fra smile la volta rubata vista andrò dove ci sole e loro allora la città a me sembra la vedo dondo Okey, kalau nak sambung lagu ni panjang sampai subuh besok tak habis. Yang selalu selamat menyanyi, saudara kata bahasa Inggeris bantai. Sebenarnya tak, dia disebut Jibris, di mana ada bunyi tetapi makna terpaksa ditafsir sendiri. Jadi Abang Sani menyanyi tadi adalah spontaneous Jibris, di mana ada bunyi tetapi kata-kata itu memberi ruang kepada kita untuk menaksirnya sendiri. Betul. Jangan saudara buka kamu pula pergi Google lirik dia tu. Kerana Jibris adalah bunyi yang ciptaan kata-katanya itu harus dicari sendiri. Dia tidak mewakili apa-apa bahasa, malah dia disebutkan sebagai bahasa bunyi manusia. Jadi tafsirlah macam mana saudara nak tafsir.
itu adalah Jibris. Jadi bila Selamat menyanyi jangan marah kerana dia juga menyanyi Jibris. Sebab banyak orang kata benda-benda ni mengapu, terpulang kan. Sebab mengikut degree pemikiran setiap seseorang itu. Sebab pada saya, sorry cakap Jawa, every human being got its own magic. Jawa tu. Every human being got its own magic. Betul. Saya translate dalam bahasa Melayu apa? Ha? Aku duk baca ni. Apa dia, apa kau sebut tadi bang? Apa? Every human being got its own magic. Bahasa Melayu apa? Apa dia? Saja. Every human being got its own magic. Setiap kejadian manusia itu mempunyai kelebihannya tersendiri. Setiap manusia mempunyai kesaktian yang tersendiri. Kesaktian. Dalam kata kutip, kesaktian tu. Cik. Saya rasa abang belanja tu dulu bang. Penat Kau penat minum air dulu bang? Oh, okey, minum air. Sementara dia orang minum, saya belanja anda puisi daripada rantaian 600, iaitu daripada 4,800 saya dah baca jilid 50 lebih, saya baca jilid 100 lebih, saya jam jilid 400, sekarang saya jam ke jilid 600. Bayang tonton 4,000 lebih, saya jam-jam je untuk belanja saudara malam ni. Ibadi, ini adalah bahagian Rumi bercakap. Tadi kalau Jibris saudara tak faham. Rumi juga menulis sesuatu mengenai apabila manusia berada dalam keadaan tidak faham, apakah yang perlu mereka lakukan. Saya petik daripada puisi 615. Jilid 3 dari keseluruhan 4,800 puisi ini. Pada sekian-sekian hari, aku membeli barang untukmu. Setiap rahsia yang melangkaui kedua-dua itu. Tersebar, orang-orang telah mendengar rahsia kesayangan akrab kami. Apabila kerongkong telah menerima kurniaan, muka mempunyai malu. Dia akan berkata kepadanya, kenapa kamu berkata yang bukan-bukan? Aku tidak kenalmu, atau namamu, atau tempat kediamanmu. Pada malam yang kelima, bermulalah satu awan dan hujan sehingga langit mungkin terperangkap oleh kelebatannya. Apabila pisau terkena tulang, khwaja pun mengetuk pintu, meraung, memanggil Tuhan. Ini puisi-puisi tentang penyesalan, tentang bagaimana apabila kita menerima sesuatu benda walaupun hebat, tetapi ia tak akan dihebat di tangan orang yang tidak mempunyai rasa malu. Jadi maksudnya kata Jalaluddin Rumi, kemegahan ada benda yang harus diterima dengan rasa malu. Pangkat, pingat. Ini orang politik patut baca, orang politik patut tengok kan. Berarti sebab katanya yang terakhir dia kata, apabila kamu menghadap dengan Tuhan, itulah yang akan dipersoalkan. Dan pada waktu itu kalau kamu memanggil-manggil nama Tuhan, Tuhan dah tak akan lagi mendengar nama kamu. Kerana atas dunia kamu telah menerima segala bentuk gelar, tetapi kamu telah menggunakannya dengan salah. Itu adalah puisi daripada 600, range 600. Sekarang saya akan lompat ke range 1000 pula, kerana kita tak boleh nak khatam lah. Panjang, 4,800 petikan puisi. Bang, belanja satu lagu bang. Okey. Saya belanja lagu daripada album tu. Album mana? Ada album tu ada sebuah lagu lah. Ni yang Maghrib Isyak apa? Oh tak. Bukan, ni album Mimpi Anak lagu, Muda. lagu dari Puisi Manusia Malaysia Mimpi Anak Muda. Mimpi Anak Muda. Kau nak belanja lagu apa ni? Tajuk tak nak disebut, biarlah dia orang beli, dia cari tajuk lagu tu. Okey, beli dan cari. Dia kata kalau nak cari, ini yang dia akan menyanyi daripada album Mimpi Anak Muda ni. Yang saya dah bagi tahu, combo Mimpi Anak Muda dan combo Mimpi Solat 5 Waktu yang dilagukan ni akan ada bersama dengan puisi Abang Khalid Saleh, arwah Abang Khalid Saleh, kumpulan cerpen Suria Baghdad berwarna biru Nazmi Yaakob, sekali dengan kumpulan cerpen kumpulan puisi SM Zakir yang semalam tamu kita tu, Perjalanan Sang Zaman, dan kumpulan puisi seorang lagi rakan baik saya, penulis daripada Kedah, Ridwan Harun, iaitu Negeri Kunang-Kunang. 4 buah buku plus 2 CD RM60. Manakala Jalaluddin Rumi plus 1 CD RM200, terus lock sekarang hingga admin bagi tahu pada saya sold out. Sebuah lagu daripada album Mimpi Anak Muda keluaran ITBM. Kan kalau tak nyanyi I know marah pula.
Bayangkan cintaku dan cintamu dan cinta semua menyatu menghiasi dunia. Rasakan cintaku dan cintamu dan cinta semua menyatu menghiasi dunia. Bayangkan, rasakan, oh, aku percaya takkan ada yang terumpan ke neraka. Dan takkan ada yang terlalu menyebut surga, karena kita ada cinta dan cinta lebih berharga dari segala kata-kata dan rasa, dari segala kata-kata dan rasa. Sejenak pejamkan matamu, pekatkan telingamu, hentikan fikir dan sentuhlah Tuhan di hatimu. Sentuhlah Tuhan di hatimu. Itu petikan sebuah lagu daripada album Mimpi Anak Muda, terbitan ITBM. Belilah buku Mas Ami tu, dapat album tu. Okey. Tuan-tuan, ini yang dalam combo RM60 tu 4 buku dan 2 CD. Lagu tadi tak nak bagi tajuk apa, tapi tuan-tuan akan dapat dalam senarai 10 lagu yang puisi-puisi penulis muda Malaysia dilirikkan. Dan dia tambah lagi yang ini dalam album ni. Ada juga Aris Hariwatan dalam album ni. Ada yang Adina Miro menyanyi sendiri. Ada LD Susanti. Bang, dulu bang. Buku apa ni? Timang kilo lah untuk aku. Ha? Timang kilo lah. Apa dia? Baras tu. Apa minor? Lagu kamu minat macam-macam benda. Kau tahu lagu tu? Aku tak tahu, kau lagi nyanyi. Aku tak kisah. Kau Cerdik melodi tu sangat tak? ni. Efek After Effect. Ada bunyi pun kau boleh nyanyi. Okey, okey. Main lah, kau main lagu. Hari ni aku tak nak pegang main, penat main dulu. Apa yang telah kau berikan, tanda aku setia memujamu. Padaku lain tiada hanya kau seorang memikat jiwa. Tiada sakit bagiku, dapat aku menimbang rasa. Kau hidup cinta asmara, gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu
Bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa, karena kasih terpaksa ku buang, tetapi kau tak mengerti. Bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu merandai jiwa, karena kasih sayangku terbuang, tetapi kau tak mengerti. Bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Amin, lo okey kan? Selamat jalan lagi Okey. Saya akan pilih satu kisah. Dia selain daripada dia menulis puisi, dalam antologi, dalam begitu panjang tebal jilid ni, dia juga ada anekdot. Anekdot adalah petikan-petikan cerita yang ditulis adalah bentuk bahasa sastra yang indah tetapi punya sindiran yang sangat tajam. Ini adalah anekdot yang terindah yang saya fikir. Banyak anekdot yang saya baca tentang gajah. Ini saya sesuai untuk saya berkongsi dengan anda sebab sinikalnya taklah begitu memalukan. Ini adalah tentang kisah seorang yang berjaya menangkap ular, kemudian membekukan ular, dan kemudian ular itu membeku, kemudian dia bawa balik ke Baghdad. Dengan cerita yang lain, kadang-kadang kita rasa kita sedang cuba menewaskan orang lain, tetapi seseorang itu telah menewaskan kita. Itu yang dia bagi tahu, kata dalam puisi ini adalah kesombongan bagi orang yang menang adalah kekalahan di mata Tuhan. Ini saya akan baca hikayat penangkap ular yang fikir ular yang membeku itu mati dan melilitnya dengan tali lalu dibawanya ke kota Baghdad. Ini adalah kategori anekdot yang dipuisikan oleh Jalaluddin Rumi. Dengarlah hikayat seorang periwayat supaya kamu mendapat sedikit bayangan mengenai rahsia yang tertutup ini. Seorang penangkap ular pergi ke gunung untuk menangkap ular dengan jampi-jampi yang diulanginya. Sama ada seorang perlahan atau laju, dia akan menjadi pencari dan akan menjadi seorang penemu. Selalu gunakan dirimu dengan kedua-dua tangan apabila mencari, kerana mencari ialah petunjuk jalan terbaik dalam perjalanan. Tempang dan pincang dan bengkok dalam rupa yang tidak bersopan, sentiasa merangkak terhadapnya dan sentiasa mencarinya. Kini dengan petuturan, kini dengan berdiam, kini dengan menghidu, menangkap di sudut bau raja itu. Yakub berkata kepada anaknya, carilah Yusuf yang melangkaui batasan. Dalam mencari ini dengan sesungguhnya, tunjukkan setiap deriamu ke arah setiap arah, seperti satu yang tersedia. Dia berkata, jangan berputus asa ke atas hembusan Tuhan. Pergilah kamu ke hulu ke hilir, seperti seorang yang kehilangan anaknya. Kalau saudara baca bab ni, saudara akan tahu Lolok datang dari mana. Lirik-lirik Lolok datang dari mana. Kalau saudara datang tentang Yusuf, tentang Yakub, tentang yang ayat yang paling dekat tu adalah berlarilah ke hulu ke hilir seperti seorang yang mencari kehilangan anaknya. Siapa ingat lagu Lolok akan tahu lagu ini. Ini antara keindahan puisi-puisi Rumi yang apabila dibaca oleh pecintanya, mereka akan mendapat idea yang luar biasa. Jadi kalau saudara dah dengar bahagian yang akhir yang saya sebut tadi, Yakub berkata kepada anaknya, carilah Yusuf dengan melangkaui batasan. Dalam mencari dengan sesungguhnya, tunjukkan pada setiap deriamu ke arah setiap arah, seperti satu yang tersedia. Dia berkata, jangan berputus asa di atas hembusan Tuhan. Pergilah kamu ke hulu ke hilir, seperti seorang yang mencari kehilangan anaknya. Jadi kalau saudara baca, saudara tahu
daripada mana lirik-lirik puitis Lorok datang, daripada mana Lorok melihat begitu keindahan cerita-cerita dalam Al-Quran yang dicetuskan semula dalam karya penulisan. Jalaluddin Rumi menulisnya dalam bentuk puisi panjang, Lorok menjadikannya dalam bentuk lirik lagu popular. Okey, kita dah sejam 10 minit. Tolak 5 minit kita lewat, kita dah sejam 5 minit. Admin, okey tak admin log kita? Sedang berjalan lagi, okey. Dengan saudara yang log, saya tak beritahu lah log kan, nanti naik tu lah. Saya dah tak larat nak sebut pasal log buku ni. Tonton log je lah. Kalau ada yang baru masuk tu, Nomunirah tolong beritahu dia orang, harga buku ni berapa, harga combo lagunya berapa. Bang, saya nak satu heavy rock and blues bang. Folk yang rancak sikit bang. Bagi dia orang ni terkejut sikit. Orang 66 dengan orang 64 menyanyi macam mana? 66 campur 6. Jangan sebut 66-64 bahaya tu. Itu orang tikam 6664. Tahu tak apa? Oh tu. Dia campur umur 130 tahun. Mereka berdua ni. Tak apa. Punya pengalaman campur umur. Ambil nombor tak apa, jangan ambil rasuah. Ambil nombor tak apa, jangan ambil rasuah. Heavy tu satu bang. Kehidupan kamulah yang memberikan semua impian, kamu juga yang tumbuhkan. Aku berlari, aku berjalan, kadang ku di hadapan, kadang ku ketinggalan. Gelombang gelora malang dan bahagia sudah banyak aku rasa. Takdir demi takdir yang tiba, itu aku tahu, mampumu juara. Sudah ku raih puncak keagungan, sudah ku terjun gaung keangkuhan, sudah ku lemah di lembah-lembah kesombongan, sudah ku matikan semuanya yang tak sudah. Di jalan yang masih tersisa, yang ku inginkan hanyalah sejahtera. Di jalan yang masih tersisa, yang ku inginkan hanyalah sentosa. Kehidupan ini kamulah yang memberikan semua impian, kamu juga yang menumbuhkan. Aku berlari, aku berjalan, kadangkala aku di hadapan, kadangkala aku ketinggalan. Bang, ni ada dalam album ni? Tak, belum di album lagi. Album baru terbitan Garasi ini. Okey, combo aku penyanyi ya. Dapat juga akhirnya bang. Dapat juga jadi penyanyi bang. Masih dah ada lagu untuk blues tu. Rock and blues. Boleh nyanyi ke? Ha? Boleh nyanyi ke? Belajar selamat di sini.
Saya pun belajar dengan selamat. Dia pun mengaku belajar Selama 2 tahun menjadi kerani dia. Saya baik dia tak minta nyanyi mana ni bang, dia datang tak ke? Ada Kalau je. dia minta hijack habis 16 lagu. Okey. Dan saya baca kalau yang ini bahagian yang dipetik daripada hadis yang ditulis semula oleh Jalaluddin Rumi, bagaimana dia menaksir hadis ini, iaitu mendamaikan kedua-duanya. Satu hadisnya adalah untuk berpuas hati dengan kekufuran itu adalah satu perbuatan kekufuran. Maksudnya barang siapa yang nak berpuas hati dengan sifat kufur, maka orang itu adalah orang yang kufur. Dan sekiranya sesiapa tidak berpuas hati dengan khadakku, biarkanlah dia mencari Rob selain daripadaku. Maksudnya bagi orang yang tidak dapat menerima takdir Tuhan, mereka yang tidak dapat menerima bahawa ini adalah takdir Tuhan, maka kata Tuhan, carilah Tuhan yang lain selain pada aku. Jadi puisi daripada hadis ni, kedua-dua hadis ni dia menulis puisi pada jilid 1360 dan jilid 1365 daripada 4,800. Saya rasa ni dah last aku baca. Macam mana kau menyanyi penat bang? Yang aku baca penat tu. Kau tahu menyanyi macam mana kan, back to back ni. Tahu tak apa? Tahu tak apa? Saya tunggu admin bagi tahu jumlah log je admin. Kalau admin bagi tahu kata buku sold out 68, saya happy. Tuan tengok je, kalau buku sold out 68 saya happy. Saya akan baca bahagian ni iaitu untuk berpuas hati dengan kekufuran adalah satu perbuatan kekufuran, dan sekiranya sesiapa tidak berpuas hati dengan khadakku, biarkanlah dia mencari Rob selain daripadaku. Semalam seorang yang bertanya menujukan soalan kepadaku, kerana dia suka bertelagak. Dia berkata, Rasul ini telah mengatakan kata-kata yang dalam. Untuk reda dan berpuas hati dengan kekufuran itu ialah perbuatan yang kufur. Kata-katanya yang menutup. Sekali lagi dia berkata dalam Islam bahawa mesti ada reda. Dengan setiap khadak mestilah juga reda. Bukankah kekufuran itu kemunafikan khadak Tuhan? Sekiranya aku menjadi reda dengan ini, aku akan menjadi orang yang berlawanan. Dan sekiranya aku tidak reda, ia juga membinasakan. Antara sekiranya begitu, apa cara yang ada bagiku? Aku berkata kepadanya, kekufuran ialah benda yang dikhadakkan, tapi ia bukan khadak sendiri. Kekufuran itu adalah kemahuanmu. Maka ini ketahuilah Tuan, khadak daripada benda yang dikhadakkan, supaya kesusahanmu dapat kamu mengertikan dengan segera. Itu saya petik dalam puisi mengenai khadak dan qadar. 68 log campur semua A dan B ni je 78. Saya nak tengok sold out tak? Atau orang kau boleh fikir lagu-lagu lagi seterusnya. Sementara aku tengok log ni. Mereka sedang membuat pengiraan log. Tak apa, jangan risau tuan-tuan. Kita dengar dulu lagu daripada abang kita. Bang, kau menyanyi satu bang lagu kau yang pernah talk supaya aku ingat. Kata, boleh bang. Lagu apa tu? Banyak kan lagu kau yang tok-tok. Tadi kau dah belanja Permaidani tadi waktu 400 ramai yang tak dapat dengar. Sekarang ada berapa sekarang? A40, B38. Okey, A40 berarti A masih ada lagi untuk saudara log, B38 log berarti masih 78. Jadi kedua-dua masih lagi open log untuk saudara log. Di mana A48 Masnawi, manakala B adalah 38 bagi combo lagu 4 buah buku dan CD ni. Kita akan tutup sesi ni lebih kurang dalam sekejap lagi. 10 minit panjang lagi. Tapi saudara boleh lock sekarang, saya akan tutup sesi ni tepat 90 minit. Tapi kita start lewat 5 minit. Abang belanja dulu aku bang. Belanja. Lagu apa bang? Aku lupa. Lagu kau tok-tok lah kalau kau menyanyi sekarang. Orang tahulah kata itu lagu Adinda Amiro. Saya pasal panggil Saidin. Tak pernah panggil nama Pensel dia. Nama pena dia nama dalam pensil. industri Adinda Amiro. Kita panggil Abang Saidin je. Bang, apa bang? Nak nyanyi lagu Salim tu menjerit lah gitu. Tak ada lah menyanyi dalam note kau lah supaya dia orang tahu. Okay. Lagu Salim, dia nak nyanyi tu.
cuba-cubaan. Tapi lirik kalau tak ingat kita redah. Tak apa, yang penting melodi. Melodi untuk orang tahu ini adalah komposer ni. Aku nyampuk-nyampuk je lah dengan ukulele. Sumpah tinggi tu. Sumpah tinggi juga ni ya. Ambil I. Saya makan saya ni semua. Tak apa. Mencari itu perlu. Sumpah. Tak salah. Sumpah mencari. saja ni. Kalau tak boleh habis, saya nyanyi sekerat je lah kan. Yang dermaga sakti bisu. Sumpah yang mana dapat merebut seri kalung cintamu. Salim. Lupa lirik ni. Siapa ada phone? Siapa ada phone? Apa tajuk lagu ni? Mimpi yang pulang. Mimpi yang pulang. Sekejap Dia lama tak Okey, bukan lama tak nyanyi, tak pernah nyanyi pun lagu ni. Okey. Mimpi yang pulang kita dapat lirik. Bacakan sekali. Okey, sumpah yang mana? Sumpah yang mana yang datang merebut seri kalung cintamu? Jurang yang mana? Jurang. Yang mampu memisahkan rasa setiaku. Takkan ke mana seandai di mulut kau tak sepenuh hati. Lidah siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji. Panjang ni bang. Panjang tu. Tapi itulah sebaris tadi cukup lah kot. Tadi apa A minor? Di mana kalau E minor lah ni. Abang boleh ingat kan dia? Tak boleh ingat rasanya, panjang sangat. Tapi mungkin ada lain sesi ni saya berlatih lah lagu ni. Okey, habis So, lagu apa lagi bang yang kau ingat bang? saya banyak tak ingat lagu yang saya buat. Pasal masa tu yang ingat duit je. Okay. Saya buat satu lagu yang dari ITBM-nya Setulus Kata tadi. Yang saya suka benda tu. Okey. Jadi nak layan garasinya followers ni. Kita layan sikit-sikit. Lembut menitis, lembut menitis dalam berbekas dalam berbekas garis-garis garis-garis tak perlu memisahkan garis-garis tak perlu memisahkan saat mau berangkat kaki terasa berat kenangan pun ikut mengikat saat mau berangkat kaki terasa berat kenangan pun ikut mengikat ini petikan daripada Setulus Kata juga. Saya nak nyanyi lagu yang Nun tulis sikit malam ni juga. Saya minta Nun tulis dalam 3 minit berapa baris. Spontan je. Cepat. Okey. Sebab saya ingat dia belanja dulu. Okey, sambil lepas dia akan tulis puisi, dia akan draw kompos. Okey. Okey. Sekarang Nun tulis. Harap mem is watching. Sebab saya dah tulis lama puisi ni bang, tapi tak pernah dilagukan orang. Boleh. Bagi saya kertas je. Besar sikit tulis tu pasal Ya, ya. mata Sama. umur 30 tahun ni lain. Bagi kertas A4 besar. Kita ikut asa lah nak jadi apa ya. Yeah, don't worry.
Bagi A4 sambil tu Sani belanja tu satu lagu bang. Sani Kopi dan roti. ada contoh. Ataupun apa? Roti dan mentega, kopi dan roti, susu dan apa? Makcik tu suka lah kopi dan roti. Ada makcik-makcik banyak. Tahu duit dan wang. Yang risau bang, akaun buka malam ni aku jamin tu. Tolong tuan-tuan, selain daripada log chip in, kita ada akaun dekat situ. Okey. Ini saya dah hafal dah puisi ni, selalu saya buat untuk isteri saya. Zainal episode. Tulis bagi lu nampak baca tak? Nampak ni, besar, okey betul ni. Nampak. Okey, sementara itu kita layan lagu Tiga Kupang ni. Boleh? Lagu Tiga Kupang? Lagu lama? Lagu Tiga Kupang, sagu penuh padi, 6 ekor burung Masuk dalam kuali. Bila sudah masak, burung nyanyi saja, tentu sedap makan daripada Raja, raja dalam rumah buat kira-kira, suri dalam dapur makan roti gula. Dayang tepi kolam mau jemur tepung, datang burung hitam patuk batang hidung, 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 hidung. Solo tadi. Raja dalam rumah buat kira-kira, suri dalam dapur makan roti gula. Yang tepi kolam mau jemur tepung, datang burung hitam patuk batang hidung. Aku pegang. Ada tak ada? Ni pegang. Okey, puisi saudara Zainal. Kalau ada cinta, Untuk sementara dia nak tengok lirik dekat mana yang aku tulisan ingin dia. mintamu lebih dari selalu. Saudara boleh turun log je. Kita ada 48, berarti ada 20 lagi combo A. Dan kita ada 38, berarti kita ada lagi 30 combo B. Perjalanan Combo B adalah 4 lagu plus 2 kaset, dan combo A adalah jilid 6 Masnawi. Dengan album sekali. Dengan albumnya sekali, terbitan Kopratasa, 5 lagu plus dengan 1 jilid. Jadi saudara boleh lock dengan harga 200 malam ni bagi Jalaluddin Rumi. Saya saranlah saudara baca, tak payah, dia tak payah kelang kabut, sehari baca sikit, baca kita akan faham. Sebab puisi-puisi Rumi tidaklah begitu kabur dan ambiguitik. Dia mudah difahami, cuma kena tengok je betul-betul. Dan saya beritahu kata ini antara penyair yang sangat mempengaruhi Lolok. Waktu Lolok mula kenal saya pada tahun 87, kami sangat dipengaruhi oleh Jean Paul Sartre. Kami sangat terpengaruh oleh Albert Camus. Kemudian kami berpisah. Saya bekerja dan Lolok masuk dalam industri. Hinggalah dia datang balik kepada saya dan membawa Jalaluddin Rumi. Tapi Lolok membaca Rumi dalam edisi Inggeris kerana pada waktu itu edisi bahasa Melayu belum diterjemah. Dan dia beritahu kepada saya, kata sungguhnya karya ni sangat hebat, kata dia. Sangat hebat. Dia kata aku tak boleh menemui ni kehebatan Rumi ni dalam John Bertrand Russell. Aku tak dapat menemui karya-karya seindah ini dalam Pablo Neruda, karya-karya penyair yang kami baca waktu 80-an. Tapi bila dia dah tak ada, baru buku ni diterbitkan, barulah saya tahu memang indah. Kerana perbahasan, saya tak boleh baca Inggeris direct terjemahan kerana bahasa sastranya sangat tinggi. Tapi Lolok membacanya dalam bahasa Inggeris pada awal 2000-an. Kemudian barulah dia datang kepada saya mengatakan Rumi adalah yang terindah.
Alhamdulillah. Okey. Kita nak tutup dah, tuan-tuan boleh lock kerana habis je lagu ni kita akan tutup. Ikut sajak dia. Sebuah tulisan saudara kita Zainal Rashid. Kalau ada cinta, aku ingin menyintaimu lebih dari selalu. Kalau ada rindu, aku ingin merinduimu lebih dari selalu. Lebih dari selalu. Tuhan mengirimimu sebagai bidadari, temani perjalanan. Aku seorang banduan, aku seorang banduan mencari jalan pulang. Kalau ada cinta, aku ingin menyintaimu lebih dari selalu. Aku ingin menyintaimu lebih dari selalu. Aku ingin menyintaimu lebih dari selalu. Terima kasih. Banyak kan? Kerana itu puisi saya dah hafal lah. Saya dah selalu baca kalau saya travel dan teringat isteri saya. Okey lah tu. Satu yang memang kita dah hafal bertahun-tahun sebab kita dah baca di merata-rata tiap kali kalau saya travel pergi majlis mana-mana dan saya ada homey atau rasa homesick atau rindu isteri saya, itulah puisi yang saya akan baca. Jadi orang ingat puisi cinta, rupanya kita stres duduk lama-lama. Okey tak tadi kan macam tu dia jadi kan. Banduan. Alhamdulillah. Bila kita keluar di mana-mana kita banduan kan? Bukan banduan dalam penjara, kita luar pun sebagai banduan. Ya, betul. Itu disekat. Okey tuan-tuan, kita dah sampai di penghujung, genap 1 jam 30 minit. Saudara kami dah tawarkan log buku Jalaluddin Rumi edisi mewah dengan memecahkan combo 3,500 untuk 6 set kepada 1 set 200, tetapi lognya adalah rambang. Saya pun dah baca banyak petikan, tapi ada satu petikan yang jilid 4,000 saya tak larang nak baca. Bagus je petikan jilid 4,000 adalah tentang orang yang kufur. Tapi bila saudara baca, saudara akan tahu hebatnya Rumi. Macam saya bagi tahu, kata puisi ini telah difikirkan oleh seorang yang 800 tahun dulu, bukan 8 hari dulu, bukan 8 bulan, bukan 8 tahun, 800 tahun dulu beliau telah menulis buku ini. Kerana Rumi lahir pada 1207 dan kembali ke Rahmatullah pada 1273. Kalau saudara bayangkanlah, selepas Rumi menulis, barulah lahir 2 penyair besar yang disenaraikan setara dengan Rumi, iaitu Rabindranath Tagore lahir pada 1841 dan seorang lagi Rabindranath Tagore, sajak Hindu yang dibaca oleh orang barat yang mencari puisi kerohanian. Kemudian lahir seorang lagi penyair Christian Lebanon, iaitu Gibran Karya Gibran pada tahun 1863. Berarti 500 tahun selepas buku ini barulah lahir penyair-penyair rohani yang lain, yang kemudian barat tetap mengatakan bahawa ibu bagi segala sajak-sajak kerohanian adalah Jalaluddin Rumi. Kalau saudara nak tanya, barat lebih mengagumi Rumi daripada orang Islam. Itu sahih. Kerana buku-buku Rumi dikaji, puisi-puisi Rumi dikaji, dan mereka menganggap bahawa memahami seorang Muslim melalui karya sastranya adalah memahami Rumi. Jadi saudara log bukan buku kaleng-kaleng ni, kerana sebagai pecinta Rumi saya, tapi saya rasa Lolok lebih mencintai Rumi daripada saya.
kerana saya lebih kepada Muhammad Iqbal. Tapi Muhammad Iqbal macam saya beritahu pada saudara juga lahir 500 tahun selepas buku ini, kerana Iqbal lahir juga pada penghujung abad ke-18 dan meninggal pada 1941. Iqbal menghasilkan karya setebal ni tapi hanya 1 jilid, iaitu Asri Al-Khuldi dalam bahasa Urdu. Dan Iqbal dipengaruhi oleh mahagurunya yang dipelajari melalui buku iaitu Jalaluddin Rumi. Kemudian buku Jalaluddin Rumi selain daripada membakuri Iqbal dalam bahasa Urdu, dia juga mengambil alam Melayu. Di mana kalau saudara membaca Hamzah Pansuri, saudara membaca Amir Hamzah dan saudara membaca Raja Ali Haji, mereka juga tidak terlepas daripada dipengaruhi oleh Jalaluddin Rumi kerana pembacaan puisi-puisi Rumi yang diterjemah ke dalam bahasa Arab. Rasanya kita dah boleh berakhir di sini Ya. Terima kasih pada saudara yang log, terima kasih pada saudara yang chip in kepada Abang Sani dan juga Abang Saidin yang stream di sini. Kalau Abang Saidin satu hari dia ingat balik, dia tak hilang ingatan tuan-tuan, dia terlupa. Ingat hilang ingatan dan lupa lain. Dia akan datang balik untuk menyanyikan kembali lagu-lagu popular dia dalam version suara jantannya. Kerana dia banyak lagu dengan iklim, dia banyak lagu dengan band-band pop 90-an semua tu. Tapi mereka menyanyikannya dalam version dia, dan dia akan datang menyanyikan kembali dalam versionnya. Kerana pada waktu tu dia terpaksa mengalah lah, dia orang nak buat ballad, dia panggil lah ballad, sedangkan dia seorang rock and blues. Kita akan akhiri dengan lagu Pemaidani, kerana boleh abang Pemaidani, kerana itu je lagu yang dia ingat, lagu popular yang dia sudi menyanyi. Yang lain dia sanggup menyanyi. Kita dengar Pemaidani, dan dengan itu saudara boleh lock, dan saya ucapkan selamat berpisah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimbun dan redup kasihmu, kau tempatku berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan gundah rasa ini? Nun kau teguh di sana, pengasih dan penyayang, pun ku masih terleka meneguk ihsanmu, walau ku sadari, oh nyamannya bila diperlukan rindumu, mengimbaulah sentosa, bentangkan ku Pemaidani, hari baldu berwarna putih, moga tak ku terasakan beban yang ku galas ini kepadamu. Titianku hijrahkanlah diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam sesi jualan selepas ini.